Sirih Pulipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanas kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam minggu haluan siswa. Tahniah saya ucapkan kepada pelajar baharu Ijazah Sarjana Muda Semester 2 sesi 2021-2022. Kenapa? Kerana berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Universiti Tun Islam Malaysia. Selamat datang saya ucapkan ke Minggu Haluan Siswa. Saya Syarul Hashim selaku moderator anda bagi slot Kalis. Baiklah, kita akan teruskan agenda kita pada hari ini. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, slot ini terbahagi kepada dua, iaitu satu jam yang pertama adalah bersama Das Survey dan 1 jam lagi bersama penasihat akademik dan kerjaya ataupun lebih dikenali sebagai PAK. Baiklah, sebelum kita memulakan slot kita pada hari ini, moleklah kiranya kalau kita berkenalan dahulu bersama dengan panel kita pada hari ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama panel kita pada hari ini ialah Encik Syahrul Nizam bin Lokman, memegang jawatan sebagai Pegawai Psikologi Kanan dan kini berkhidmat di Pusat Tanggungjawab iaitu Pusat Kaunseling Universiti ataupun lebih dikenali sebagai PCU. Jadi, suka saya ingatkan kepada para pelajar, sekiranya anda ada sebarang soalan yang hendak dikemukakan, anda boleh kemukakan soalan tersebut di ruangan komen yang disediakan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan slot ini kepada Encik Syahrul Nizam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saudara dan saudari yang saya hormati, adik-adik. Saya boleh panggil adik-adik lah. Mudah-mudahan di pagi ini adik-adik semua dalam keadaan yang sihat, yang gembira, yang ceria. Selamat menjalani program Minggu Haluan Siswa. Dan juga tahniah dari saya kerana saudara dan saudari berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, pada pagi ini kita akan membuat suatu aktiviti yang dipanggil dengan DAS. DAS Survey ataupun Depression, Anxiety, Stress Skill. Dan aktiviti ini merupakan satu ujian untuk melihat sejauh mana tahap kesihatan mental kita, dan adik-adik diminta untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan nanti. Sebelum itu, adik-adik dikendaki melayari link yang tertera di skrin masing-masing atau mengimbas ataupun scan kod imbasan QR yang tertera di skrin masing-masing. Boleh buat sekarang link ataupun gunakan QR code, salah satu di antaranya. Okey, bagi mereka yang telah berjaya untuk membuka link ini dan juga imbasan QR code ini, di dalam itu tertera beberapa perkara yang adik harus isi. Yang pertama, segala data-data yang diminta harus diisi. Ada 5 data, iaitu pertama sekali adalah nama penuh dalam huruf besar, jantina, metrik, nama metrik, kemudiannya fakulti, dan yang terakhirnya adalah nama penasihat akademik dan kerjaya atau nama istilah lain PAK. Diminta isi sekarang. Itu adalah compulsory. Maknanya tidak boleh tidak, kena isi dan wajib isi. Okey? Jelas? Data-data itu harus diisi. Ada 5 perkara yang adik harus isi. Nama penuh dalam huruf besar, nombor metrik, jantina, fakulti, dan juga yang terakhirnya adalah nama PAK anda ataupun penasihat akademik dan kerjaya. Okey, setelah mengisi itu, anda adik-adik yang saya hormati boleh terus menjawab soalan yang dikemukakan. Sebelum itu, pastikan ada 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Ataupun nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Dalam itulah, dalam
slide tersebut. Okey. Dan setiap bahagian, saya panggil bahagian lah, ada 7 soalan. Bermakna kalau 3 bahagian, 7 kali 3 bersamaan dengan 21 soalan. Dan soalan ini tidak ada yang betul dan tidak ada siapa pun yang salah. Sebelum adik mengisi, adik dikendaki menggunakan pengalaman adik seminggu yang lepas. Bukan hari ini, pengalaman seminggu yang lepas untuk mengisi jawapan daripada soalan-soalan yang telah dikemukakan. Okey, jelas Okey, dan adik-adik boleh mula mengisi. Ada 3 skala. Pertama, skala kosong, tidak pernah sama sekali. Kosong itu bermakna tidak pernah sama sekali. Yang kedua, skala 1, jarang. Yang ketiga, skala nombor 2, kerap. Dan yang ketiga, sangat kerap. Daripada 0 sampai 3, ada 4 skala lah. Maafkan saya, 4 skala. Boleh pilih salah satu. Kalau jawapan nombor 1 contohnya, tidak pernah sama sekali, pilihlah 0. Begitulah seterusnya. Soalan nombor 2, kerap, contoh kerap. Nombor 2, tulis nombor 2 sahaja. Jelas? Itu skala yang diberikan. Boleh bermula sekarang untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan di setiap bahagian yang telah ada dilihat dalam link yang disediakan atau bahagian-bahagian yang telah disediakan. Pastikan ada 21 soalan yang telah diberi melibatkan 3 bahagian. Depression, anxiety dan juga stres. Dalam link tersebut ada ataupun dalam slide tersebut ada disertakan. Jelas Boleh jawab. Tidak perlu berfikir panjang, just baca, pilih skala yang bersesuaian dengan soalan yang dikemukakan. Tidak ada soalan jawapan yang betul dan tidak ada jawapan yang salah. Dan yang paling penting, ini berlandaskan kepada pengalaman saudara dan saudari seminggu yang lepas. Saya tekankan lagi seminggu yang lepas. Okey, good. Okey, bagi yang telah mengisi, contoh telah mengisi bahagian pertama, anda dikenaki menjumlahkan semua. Kalau soalan 1, bahagian depression tu, anda pilih 0. Soalan nombor 2, anda pilih 2. Tambahkan 0 tambah 2. Begitu juga seterusnya. Dan bila mendapat keputusannya ataupun jumlahnya, darabkan atau kalikan dengan 2 di setiap bahagian. Faham Saya ulang semula. Adik-adik bila menjawab setiap bahagian. Okey, contoh bahagian 1, bahagian depression. Soalan 1 adik pilih jawapannya 0. Soalan 2 adik pilih jawapannya 3. Soalan 3 adik pilih jawapannya 1. Tambahkan 0, tambah 3, tambah 1 dan begitulah seterusnya. Dan adik dikenaki menjawab semua soalan yang diberi. Setelah mendapat segala keputusan yang telah ditambahkan, tolong darabkan dengan 2. Contoh, bahagian 1 adik dapat 13. 13 darab dengan 2. Berapa tu? 2 kali 3, 6. 26. Contohnya macam itulah. Di setiap bahagian. Okey? Kalau ada apa-apa soalan, boleh dikemukakan di ruangan komen atau di ruangan soalan yang telah disediakan. Kalau anda tak faham dan sebagainya. Sila menjawab. Saya bagi lebih kurang dalam 5 ke 7 minit untuk menjawab. Jangan lupa untuk mengisi data-data yang diminta. Itu adalah wajib. Seperti nama, nombor matrik, nama dalam huruf besar, nombor matrik, jantina, fakulti. Tinggal just tick sahaja. Dan last sekali adalah nama, penasihat akademik dan kerjaya saudara dan saudari di UTHM. Atau nama lainnya PAK. Jelas Kemudian baru jawab soalan-soalan berdasarkan kepada pengalaman seminggu yang lepas. Okey, bagi mereka-mereka yang telah menjawab, saya lupa pesan satu perkara, tolong sediakan sehelai kertas dan juga pen
Kerana apa? Kerana anda, adik-adik, saudara dan saudari yang saya hormati, diminta untuk menulis jawapan anda. Sebagai contoh, depression yang telah dikalikan dengan 2, berapa skor yang dapat? 13, 26, 36, contoh. Tulis dalam sekeping kertas. Depression saya berapa? Ataupun buat depression, berapa dapat total? Stress ataupun anxiety, berapa dapat? Dalam sehelai kertas. Ataupun secarik kertas. Tulis. Tulis. Ambil pen dan juga kertas. Tulis. Atau di mana-mana malah, di mana-mana tempat yang anda rasakan. Kalau ada handphone, dalam handphone pun boleh buat. Buat je simple. D, berapa? A, anxiety. A for anxiety, berapa? Stress, berapa? Yang skor yang anda dapatkan. Boleh? Saya ulang kembali, ada 3 bahagian yang perlu adik-adik jawab. Bahagian 1 di muka surat 6, bahagian 2 dan bahagian 3. Iaitu setiap bahagian mengandungi 7 soalan. 7 kali dengan 3 bermakna ada 21 soalan yang disediakan. Okey, jelas Kena jawab semua wajib jawab. Dan setiap bahagian adik-adik perlu tambahkan, dan akhir sekali di setiap bahagian perlu didarabkan dengan 2. Hasil daripada adik dapat itu tulis dalam sehelai kertas atau apa-apa juga yang adik rasakan adik boleh tulis scoring tersebut, kerana itu penting untuk mengetahui tahap DAS anda atau tahap depression, anxiety, stress anda berdasarkan scoring yang saya akan berikan sebentar lagi. Okey? Boleh? Masih ada lagi masa lebih kurang dalam 3 minit untuk anda menjawab. Apabila adik-adik atau saudara dan saudari telah menulis scoring tersebut, untuk memastikan bahawa tahap DAS adik-adik berada di tahap normal, sederhana ataupun tinggi. Nanti saya akan bagikan scoringnya sebentar lagi. Tolong jawab Okey, seterusnya. Ini adalah scoring panduan permakahan. Okey, di sini ada normal, ringan, sederhana, teruk, sangat teruk. Itu sebabnya saya minta adik-adik tulis tadi. Kemurungan, depression, 0 hingga 9 adalah normal. 10 hingga 13 adalah ringan. 14 hingga 20 adalah sederhana. 21 hingga 27 adalah teruk. 28 ke atas ataupun 28 plus ke atas sangat teruk. Itu adalah scoring kepada depression. Seterusnya anxiety ataupun kebimbangan. 0 hingga 7 normal. 8 hingga 9 ringan. 10 hingga 14 sederhana, 15 hingga 19 teruk, 20 ke atas sangat teruk. Okey? Stres, scoringnya adalah 0 hingga 14 normal, 15 hingga 18 ringan, 19 hingga 25 sederhana, 26 hingga 33 teruk, 34 ke atas adalah sangat teruk. Ini adalah scoring. Itu sebabnya saya minta adik-adik tulis scoring tersebut. Dan jangan, yang paling penting, jangan lupa tekan butang submit atau butang hantar. Kalau anda isi, anda tak hantar pun tak ada manfaatnya. Anda kena tekan butang hantar atau butang submit yang telah disediakan. Yang bagi mereka yang telah siap. Tekan butang submit atau butang hantar untuk kami melihat keputusan anda. Okey? Keputusan ini adalah sulit. Orang lain tidak boleh melihat kecuali pegawai psikologi sahaja ataupun pusat kaunseling universiti sahaja yang boleh melihat keputusan anda, scoring anda. Jelas? Okey? Saya kira anda pun telah berjaya menjawab semua soalan yang diberi. Ada apa-apa sebarang persoalan sebelum saya teruskan? Kalau tak ada, saya rasa saudara dan saudari mungkin faham. Mungkin faham dengan telah apa yang saya perkatakan. Okey. Ini skornya, panduan permakahan. Boleh tengok dalam skrin anda, boleh tengok.
berdasarkan apa yang telah saudara dan saudari jawab sebentar tadi. Depression berada di tahap mana? Anxiety saudara dan saudari berada di tahap mana? Stres berada di tahap mana? Itu sebabnya saya minta saudara-saudari menggunakan pengalaman seminggu yang lepas, bukan pengalaman hari ini. Kan? Pengalaman seminggu yang lepas. Okey. Alright. Okey. Saya rasa saudara dan saudari adik-adik telah berjaya menjawab dengan gemilangnya. Okey, saya terus kepada slot berikutnya, iaitu tentang penerangan berkenaan dengan kemurungan. Apa itu kemurungan, kebimbangan dan juga tekanan. Okey, apa itu depression? Selalu orang sebut, aku depressed lah tengok Minah tu, aku depressed lah tengok laki tu, aku depressed. Depressed ini kalau bahasa mudahnya, bahasa pasarnya adalah mood yang swing. Mood berubah-ubah. Sebentar kang dia gembira, tiba-tiba kang dia sedih berpanjangan, kang tiba-tiba kang dia rasa tak happy, dia sentiasa berubah-ubah. Okey, saya bacakan. Kemurungan adalah gangguan perasaan. Itulah dia mood swing tu. Seseorang yang telah menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, tiada tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa saja, tak kira umur, jantina ataupun bangsa. Dia tak pilih. Tak semestinya bangsa tertentu. Tak. Jantina tertentu. Belum tentu. Ataupun umur tertentu. Tak pasti. Dia tak kira. Dia boleh datang pada sesiapa saja. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan dan bertahun-tahun. Okey? Jadi lebih mudahnya kemurungan ini mengganggu aktiviti harian anda dan mood anda. Perasaan anda sentiasa swing, dan tanda-tandanya adalah sedih yang berpanjangan, letih, kehilangan tenaga, cepat marah, hilang minat dalam aktiviti-aktiviti yang adik-adik ataupun saudara dan saudari yang sering lakukan. Dan ini sekurang-kurangnya memakan waktu 2 minggu. Kalau hari ini terjadi, aku ni depression ke? Tiba-tiba aku sedih. Kan mungkin dapat berita sedih, tiba-tiba sedih. Itu normal. Normal. Dia berlarutan sehingga 2 minggu. Kan? 2 minggu. Itu make sure mungkin anda, saudara dan saudari mengalami simptom-simptom depression ataupun kemurungan. Okey. Tanda-tanda dan gejala kemurungan. Yang pertamanya seperti saya katakan tadi, sedih yang berpanjangan atau rasa diri ni kosong. Kosong, sedih. Boleh sedih. Sebagai manusia normal untuk sedih. Itu ada perasaan yang dikurniakan oleh Tuhan. Tapi sedih yang terlalu lama, melebihi 2 minggu, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi ataupun aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Maknanya sebelum ni anda buat benda tu seronok. Tuan-tuan, saudara dan saudari buat benda tu seronok. Tetapi lately atau akhir-akhir ini perkara yang menyeronokkan itu tidak lagi beronok-ronok. Faham tak? Maksudnya perkara yang anda biasa buat yang menyeronokkan diri anda, tiba-tiba anda rasa tidak lagi happy, tidak lagi seronok dan sebagainya. Seterusnya, cepat letih dan tidak bertenaga. Buat sikit pekerjaan dah letih. Kurang motivasi, momentum untuk teruskan itu tidak ada. Itu adalah tanda-tanda simptom yang ada. Perasaan pesimistik ataupun rasa rendah diri, kurang percaya diri, inferiority complex, dan mudah putus asa. Sikit rasa saya tak boleh lah, aku tak boleh lah, tak dapat lah dan sebagainya. Sebelum ni boleh, tiba-tiba ada perasaan inferiority complex ataupun perasaan kurang percaya diri ataupun rendah diri. Okey? Perasaan bersalah. Cepat rasa bersalah, rasa diri tidak berguna. Ni gangguan tidur, bangun terlalu awal ataupun tidur berlebihan. Sekali-sekali itu normal. Tidur bangun, dah bangun pagi kemudian tidur balik, kan? Itu sekali itu normal. Tapi berlanjutan sehingga 2 minggu ke atas, mungkin adik-adik mengalami gejala ataupun simptom-simptom depression. Okey? Seterusnya, hilang selera makan ataupun penurunan berat badan yang drastis.
Tanpa melakukan hal-hal yang menyebabkan adik tengah diet ke dan sebagainya, hilang berat badan. Tu make sure, pastikan. Rasa diri lebih baik mati kadangkala disertai dengan percubaan untuk bunuh diri ataupun ada pemikiran untuk bunuh diri. Tak semestinya percubaan, ada pemikiran, terlintas pemikiran nak bunuh diri. Mungkin ada simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Rasa tidak tenteram dan mudah marah. Anger management, pengurusan marah tidak terkendali. Kurang daya tumpuan dan ingatan. Tak boleh nak fokus pada sesuatu perkara. Sukar untuk membuat keputusan. Seterusnya simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Mungkin nak buang air pun susah dan sebagainya. Pergerakan menjadi terhad, menjadi kaku atau menjadi resah dan gelisah. Sentiasa perkara ini berulang-ulang dalam kehidupan adik-adik, dan sekali mudah cemas atau fobia. Tengok satu perkara, cemas. Tengok perkara ni, cemas. Mudah cemas. Okey? Saya teruskan lagi. Apa yang adik-adik perlu buat jika mengalami kemurungan? Yang pertama, berjumpa dengan doktor. Doktor di mana-mana klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Atau kalau saudara dan saudari mempunyai financial yang agak kukuh, bolehlah berjumpa dengan doktor-doktor di klinik-klinik swasta. Ataupun kalau untuk lebih mudah, pergilah di mana-mana KK atau klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah anda untuk mendapatkan nasihat dan khidmat nasihat daripada doktor berkenaan. Ataupun kalau ada berkenal dengan mana-mana kaunselor sekolah misalnya, guru-guru bimbingan di sekolah misalnya, di sekolah menengah ataupun di mana-mana politeknik ke yang anda kenal, boleh berjumpa dengan mana-mana kaunselor. Buat sesuatu yang boleh membuatkan anda ketawa, happykan diri anda. Contohnya tengoklah mana-mana filem-filem yang boleh menyebabkan anda ketawa, gembira, happy dan sebagainya. Rehatkan diri daripada perkara yang rutin yang adik-adik biasa buat. Rehatkan diri sementara. Bukan rehatkan diri selama-lamanya. Rehatkan diri sementara. Mungkin perkara itu menyebabkan adik-adik merasakan depression dengan perkara tersebut. Rehatkan diri sementara. Seterusnya yang kelima, elakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko. Elakkan. Kalau keputusan-keputusan yang besar bukan yang kecil, yang besar. Ini nak pilih UTSM ke tak nak? Nak pilih UTSM ke tak nak? Itu pun susah nak buat pun payahlah. Lainlah kalau adik-adik mendapat pilihan-pilihan yang lain. Tapi UTSM is the best. Itu mau ingatlah. Seterusnya, pecahkan tugas yang besar kepada yang kecil dan beri keutamaan. Beri priority. Contohnya perkara A, apa prioritinya? Contohnya mana yang paling penting, sederhana penting, kurang penting dan juga seterusnya. Kena taruh tu, kena susun. Jadual-jadual. Ini paling penting. Saya buat ni dulu. Ini sederhana penting. Nombor 2. Ini kurang penting. Nombor 3. Dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dekatkan diri dengan Tuhan berdasarkan agama-agama yang dianuti oleh saudara dan saudari. Doa. Kalau kita umat Islam, kita berdoa. Bangun, semayang, solat, sunat dan sebagainya. Baca Quran dan sebagainya. Itu bagi yang Islam lah. Begitu juga yang non-Muslim. Berdasarkan kepada agama-agama yang anutan-anutan yang mereka percaya dan mereka anuti. Okey, seterusnya. Tadi itu depression. Saya terus kepada anxiety ataupun kebimbangan melampau. Apa itu kebimbangan melampau? Perasaan tidak selesa, takut, resah dan gementar yang berlebihan walaupun dalam situasi yang biasa. Sebagai contoh, macam pening lancik soalan ni, jawapan ni, saya pun tak faham. Okey, anxiety ni bimbang yang terlalu melampau. Sebagai contoh, saya rasa lepas saya habis program ni, saya keluar daripada bangunan ni, saya mungkin akan dilanggar oleh sebuah lori. Bimbang. Persoalannya, betul ke saya kena langgar dengan lori? Kalau saya berhati-hati sebelum saya melintas, saya tengok kiri dan kanan, saya pastikan jalan tu kosong lengang, adakah saya akan dilanggar oleh lori tersebut? Tetapi saya telah mencipta, create dalam pemikiran saya, dalam emosi saya, kebimbangan tersebut yang terlalu melampau. Bukan tak boleh bimbang? Boleh bimbang. Kan? Mak ayah kat rumah sakit. Saya nak pergi UTSM ni, tapi mak ayah kat rumah dah tua, siapa nak jaga? Kesian mak ayah.
ada kebimbangan, tapi jangan terlalu melampau. Kerana dalam hidup ini perlukan kepada perkara-perkara yang sederhana. Jadi kalau terlalu melampau, mungkin anda akan mengalami simptom-simptom anxiety. Okey, apa simptom-simptom dia? Pertamanya seperti depression juga, susah nak fokus, ada masalah tidur. Nak tidur tak boleh, pejam celik pukul 3 pagi ni. Tak boleh, siang pun tak tidur. Kan? Dan berlarutan perkara tersebut, sukar mengawal rasa bimbang, cepat bimbang. Perkara kecil pun kita bimbang. Apatah lagi perkara besar. Kita mengwujudkan kebimbangan tersebut. Okey. Sentiasa bimbang tanpa sebab. Tak ada sebab yang rasional pun. Tak ada sebab yang accurate. Tak ada sebab yang accurate pun. Kita bimbang. Yang saya kata tadi lah. Saya mungkin, saya berfikir mungkin saya keluar daripada bangunannya selepas saya selesai program, saya akan dilanggar oleh sebuah lori. Persoalannya betul ke tak betul? Kan? Itu kebimbangan yang saya create dalam pemikiran saya. Atau saya cipta dalam pemikiran saya. Sukar untuk bertenang. Sukar. Kita nak bertenang tak boleh. Kan? Pemikiran kita sentiasa memikir benda-benda, mencipta benda-benda dalam pemikiran kita yang terlalu melampau. Kebimbangan yang terlalu melampau. Berlakunya kebas kaki atau tangan. Serangan panik. Ataupun rasa resah dalam kehidupan kita. Okey, saya teruskan lagi. Adakah anda di antara 284 juta orang yang mengalami anxiety disorder ataupun kebimbangan melampau? Okey, saya tak perlulah cerita tentang apa itu kebimbangan melampau. Kenali ciri-ciri anxiety. Seperti saya dah katakan tadi, sukar tidur, banyak berfikir, rasa resah dan mudah marah, sukar nak fokus. Saya bagi tahu berdebar dari sudut fizikal, sentiasa berdebar-debar, berpeluh, sakit perut dan lesu. Okey, apa yang perlu anda-adik lakukan sekiranya ada simptom, ada gejala. Belum lagi saya bukan pakar perubatan yang boleh diagnose adik-adik. Oh, adik-adik ni confirm anxiety disorder. Bukan. Itu tugas pakar psikiatri. Dan kena ingat bahawa ini adalah penyakit. Penyakit kadang-kadang mentaliti kita ni, wah, orang kena macam ni tak ada harapan dah nak hidup. No. Dia penyakit, dia adalah treatment dia, ada berdasarkan medicine tertentu yang diberi atau didiagnose oleh pakar psikiatri untuk adik-adik ambil, dan insya-Allah penyakit ini boleh diubati. Okey. Apa yang adik-adik, saudara dan saudara perlu lakukan sekiranya mengalami simptom-simptom ini? Yang pertama, jumpa kaunselor ataupun pakar psikiatris ataupun doktor-doktor. Di KK, klinik kesihatan, di hospital boleh, di klinik kesihatan boleh, untuk mereka diagnose. Mereka adalah cara-cara mereka diagnose untuk memastikan bahawa betul ke, confirm ke adik-adik mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Seterusnya adalah sokongan daripada keluarga dan juga rakan-rakan terdekat ataupun mereka yang berada di sekitar kita, kawan, family, saudara mara, adik-beradik dan sebagainya lah. Kalau di rumah mungkinlah keluarga, adik-beradik. Di UTHM nanti kalau adik diizinkan oleh kementerian untuk hadir secara fizikal, mungkinlah kawan-kawan. Okey. Seterusnya ubat-ubatan. Nanti itu yang akan beri itu adalah pakar psikiatris dan mereka-mereka yang berada di surrounding kita lah, di sekeliling kita. Okey. Jelas Itu adalah anxiety. Okey, seterusnya stres. Apa itu stres? Stres ni, kalau saya baca definisi stres ni, mungkin adik-adik macam apa benda ni pening. Saya simpelkan macam ni je lah. Perubahan yang terjadi dalam diri adik-adik, perubahan yang mengakibatkan perubahan dari segi kognitif ataupun pemikiran, keduanya emosi, dan ketiganya tingkah laku. 3 perkara ni berubah. Diakibatkan oleh sesuatu perkara. Dan menyebabkan ketiga-tiga item saya sebutkan tadi, mental, physical dan juga emosi anda berubah. Disebabkan oleh satu perkara. Jelas? Sebagai contoh. Okey. Kawan saya, ni cerita sikit lah. Kawan saya, dia dapat panggilan telefon. Dia orang Kedah, tinggal di Kedah, tetapi dia sedang bekerja di Kuala Lumpur. Dia dapat telefon daripada makcik dia menyatakan bahawa ayahnya meninggal dunia. Jadi apa yang berlaku kepada dia? Akan terjadinya perubahan daripada segi pemikiran dia. Kan? Emosi jadi sedih. Okey?
Tingkah laku dia berubah. Jadi kelang kabut, berpeluh, berdebar dan sebagainya. Kerana dapat maklumat, ayahnya meninggal. Tu jelas diakibatkan oleh satu perkara. Apa perkara dia? Dapat maklumat ataupun dapat call daripada pakcik dia ataupun makcik dia mengatakan bahawa ayahnya meninggal dunia. Okey, faham Itu definisi stres untuk adik lebih mudah memahami. Okey. Seterusnya, tanda-tanda stres. Okey, tanda-tanda stres dari sudut fizikal. Saya kata tadi 3 perubahan kan fizikal. Tandanya adalah pertama, mulut jadi kering, gementar, susah tidur, cepat letih, kurang selera makan ataupun makan berlebihan. Kadang-kadang orang, contoh ataupun kawan saya, putus cinta contoh kan, putus cinta. Aku tak kisah pun. Saya tak kisah pun putus cinta dengan dia. Kau tengok aku makan 2 pinggan, 3 pinggan lagi ni. Makan berlebihan. Sebenarnya dalam keadaan stres. Ataupun kurang selera makan. Atau tak nak makan langsung. Okey? Sakit kepala. Lenguh-lenguh badan. Itu daripada sudut fizikal. Jelas Okey, seterusnya. Emosi. Tadi fizikal dah. Ini emosi. Pertama, gelisah. Cepat marah. Hal kecil pun cepat marah. Kan, perkara kecil pun kita mudah melenting. Sebelum ni tak ada apa pun. Sebelum ni member bergurau dengan kita atau kawan-kawan bergurau dengan kita boleh je. Tiba-tiba hari itu, kita tak boleh kontrol emosi kita. Kita cepat marah. Ataupun lemah semangat lah. Okey, seterusnya. Tingkah laku. Kepada mereka yang merokok berlebihan. Kepada mereka yang mengambil minuman keras, minum berlebihan. Contoh. Makan berlebihan seperti saya katakan tadi, bertindak secara impulsif. Impulsif maknanya bertindak tanpa pertimbangan yang sewajarnya. Bertindak berterburu-buru. Mudah terkejut. Dan sekali penyalahan gunaan dadah. Dia tak boleh nak kontrol, dia gunakan dadah untuk dia melupakan suatu peristiwa dan sebagainya. Dan perkara ini sangat tidak baiklah. Okey? Fikiran, bimbang, kurang tumpuan, mudah lupa. Sikit pun lupa. Takut gagal dan ada perasaan inferiority complex, rendah diri. Okey? Faham Itu tanda-tanda daripada sudut fikiran. Jelas? Okey, seterusnya. Kalau ada adik menangis stres, apa yang perlu adik buat? Itu kena fahamlah. Stres ni as a normal person, we must have stress. Orang yang normal, selagi mana mereka itu normal, mereka itu pasti ada stres. Itu kena ingat. Yang tak ada stres ni orang yang tak normal je. Maknanya orang yang mungkin mental health dia terganggu, mungkin mengalami simptom skizofrenia dan sebagainya. Yang kalau adik nampak, dia boleh pakai seluar pendek, dia boleh pakai kain, tak pakai baju dekat tengah-tengah panas, kadang-kadang tak pakai apa langsung, kan? Maknanya kognitif ataupun cognitive function dia tidak berfungsi dengan baik. Maknanya pemikiran dia tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi lagi. Dia boleh buat apa saja yang bertentangan dengan orang-orang yang normal lakukan. Itu mereka tidak punya stres. Sebagai contoh, kalau kita lihat orang-orang yang tak berapa sihat ataupun mental yang terganggu, mungkin dia boleh berjalan tanpa menggunakan sebarang kasut ataupun sandal. Di tengah-tengah panas, di atas tar, cuba kita yang normal. Jalan. Tengah-tengah panas, pukul 12 tengah hari atau pukul 1 tengah hari, tak pakai kasut, tak pakai slipper ataupun berkaki ayam, berjalan di atas tar. Kita akan merasa panas. Tapi mereka tak ada apa-apa. Sebab mereka tidak mempunyai stres. Okey? Kaedah untuk menangis stres. Okey, ada kaedah 10B. Apa tu 10B? Sebentar lagi. Antara lain dia berfikir secara positif. Macam mana cik nak fikir secara positif? Kan? Maknanya kita sentiasa berfikir perkara hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Kan? Ni istilah akademik lah. Positif. Perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tegas diri. Assertiveness. Contoh. Kalau kawan-kawan pada adik-adik yang masing-masing muda ni, contoh assertiveness sangat penting. Tegas diri. Contoh kawan-kawan ajak untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar norma-norma hukum, norma-norma masyarakat. Mesti ada satu keputusan yang tegas daripada diri anda untuk mengatakan no. Sebagai contoh, kawan-kawan ajak untuk menagih dadah, ais, ganja, syabu, ketum dan lain-lain sebagainya. Walaupun ketum tu bawa akta racun, tapi dia kalau terlibat
boleh ditangkap dan didakwa, anda mesti mempunyai satu keputusan untuk mengatakan no. Tidak. Dan perkara-perkara yang lainlah yang mendatangkan hal-hal yang negatif. Komunikasi yang berkesan. Interpersonal. Mana komunikasi dengan orang lain yang berkesan. Cara nak berbual dengan kawan-kawan. Cara nak mendukung kawan-kawan. Kan, macam mana kawan-kawan boleh menerima kita dan sebagainya. Komunikasi itu sangat penting. Seterusnya, tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Anda kena tahu, adik-adik kena tahu macam mana untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Sebab selagi mana kita hidup, masalah pasti wujud. Bagi orang yang normal, macam saya katakan, stres itu pasti ada. Contoh, saya bagi contoh. Anda tengah menonton. Saudara-saudara tengah menonton wayang ke, bioskop ke, menonton TV ke, tiba-tiba perut anda berbunyi. Krak, kruk, krak, kruk, krak, berbunyi-bunyi. Menandakan apa? Menandakan anda sedang lapar. Jadi perut menghantar isyarat ke otak untuk anda reflect bahawa saya sedang lapar. Dan otak mengantar isyarat kepada badan untuk anda melakukan sesuatu supaya anda tidak lapar. Anda akan bangkit, bangun ke dapur ataupun makan makanan yang tersedia yang telah anda beli di bioskop dan sebagainya untuk anda berasa tidak lapar. Itu stres. Itu stres yang positif. Stres yang positif menghantar isyarat kepada diri anda. Okey. Seterusnya. Okey, adik-adik yang saya hormati, stres harus diuruskan dengan baik. Stres harus diuruskan dengan baik. Kalau tidak diuruskan dengan baik, dia akan bertahap pergi kepada perkara-perkara yang lebih berbahaya. Contohnya dia akan pergi kepada minor depression ataupun stres yang tidak diuruskan dengan baik, dia akan pergi ke tahap minor depression ataupun kemurungan yang major. Kemurungan yang minor. Minor masih lagi di peringkat kaunselor. Tetapi bila dia pergi major, dia dah pergi kepada kaedah perubatan ataupun kepada pakar-pakar psikiatris untuk mereka diagnose dan sebagainya. Dah mula untuk mengambil ubat-ubatan untuk diasumsi oleh adik-adik semua yang mengalami simptom-simptom berkenaan. Okey, seterusnya. Kaedah 10B seperti saya katakan tadi. Bila anda mengalami stres, yang pertama sekali buat apa? Bertenang. Kedua apa? Deep breath. Bernafas dalam. Tarik nafas and lepas. Tarik nafas and lepas. Bukan buat sekali dua, buat berulang kali buat. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, lepas perlahan-lahan. Tarik melalui apa? Hidung, lepas melalui mulut. Secara berkala, kekerapan. Seterusnya berkata relax pada diri anda, relax, tak apa. Okey, relax. Cool. Hilang barang contohnya. Ni nak pergi daftar dekat UTSM ni, contoh. Kunci kereta hilang. Nak bergerak dah ni. Barang-barang semua dah pack dalam bonet dan siap semua dah nak bergerak. Kunci kereta hilang. Kita jadi panik. Panik, stres. Mana kunci kereta? Kan? Cari kelang kabut. So pada ketika itu, kata dengan dia, relax. Relax dan berusaha untuk cari. Bukan relax, duduk, relax. Takkan jumpa kunci tu, dek. Seterusnya beribadahlah. Berdasarkan agama yang saudara dan saudari anuti. Seterusnya bercakap dengan seseorang yang kita percaya. Cerita dengan dia. Contoh adik sedang mengalami masalah putus cinta. Contoh. Saya tak kata adik-adik pun. Contoh. Bercinta dah bagai nak gerak. Dah 3 tahun bercinta. Kan tiba-tiba dia dapat dekat US, adik dapat kat UTSM. Dia minta kelas. Mungkin sebabkan jauh antara dua benua. Contoh. Ni contoh. Kan? Jadi dia minta kelas. Kerana disebabkan faktor jauh dan dia nak fokus kepada pengajian dia minta putus. Dia tak boleh terima. Kan? Kenapa? Dah 3 tahun bercinta ni. Kan? Bercinta bagai nak gerak dan sebagainya. Kan? Jadi tak boleh terima keadaan tu. Carilah member atau kawan-kawan atau mereka-mereka yang profesional untuk berbincang, bercakap untuk adik riliskan stres tersebut. Kalau seterusnya berurut.
berurut. Kepada mereka-mereka yang profesional, berurut. Berurut. Okey, seterusnya berehat ataupun mendengar muzik. Beriadah. Sebab bila kita beriadah, badan kita akan mengeluarkan ataupun exercise. Tak tahu beriadah ni apa beriadah ni pergi ke tempat-tempat tertentu. Pantai contohnya, luangkan masa untuk pergi ke tempat-tempat yang menyeronokkan, yang menggembirakan anda. Bersenam, bersenam. Okey, beriadah tu lain, bersenam ni penting sebab bila anda bersenam, badan akan mengeluarkan satu hormon, dipanggil hormon serotonin, hormon yang gembira. Dia akan meriliskan hormon-hormon stres ni. Penting bersenam ni. Okey. Seterusnya berfikiran positif lah. Okey. Alright. Itu ada kaedah-kaedah yang boleh anda buat untuk meriliskan stres anda. Banyak lagi kaedah-kaedah yang anda boleh dapatkan, saudara-saudari boleh dapatkan dalam YouTube, dalam internet. Boleh Google dan sebagainya. Banyak kaedah-kaedah yang saudara dan saudari boleh dapatkan untuk mengurangkan stres yang mungkin sedang anda alami, saudara dan saudari alami. Okey? Jadi saya rasa itu saja. Okey, ini adalah maklumat Pusat Kaunseling Universiti. Website kita, boleh tengok website kita www.pcu.uthm.edu.my. Facebook kita banyak maklumat-maklumat anda boleh dapatkan situ. Tips-tips tentang cara belajar, cara pengurusan masa, semua ada dekat situ. Kita ada Instagram, email kita dan juga nombor telefon. Boleh catat, boleh ambil sekiranya adik-adik ingin berjumpa dengan mana-mana kaunselor. Mana-mana kaunselor dan kaunselor kita ataupun pegawai psikologi di UTHM, mereka semua ini sangat diiktiraf dan juga mempunyai license untuk melaksanakan sesi kaunseling. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Maaf kalau ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Dan sekiranya ada persoalan, ada ingin dikemukakan, ingin ditanyakan dalam masa lebih kurang 10 ke 15 minit ini, saya cuba benar bersedia untuk menjawab. Masukkan dalam ruang kolom, ruang komen yang disediakan untuk bertanyakan soalan-soalan sekiranya ada. Jadi, akhirul kalam saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada moderator yang handsome ni untuk menutup program ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syarul Nizam atas talimat beliau sebentar tadi. Semoga talimat tersebut dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada anda semua. Sekiranya para pelajar ingin membuat sebarang hantaran di media sosial seperti TikTok dan Instagram, boleh saja tag kami @mshs_UTHM dengan hashtag #MShareUTHM, hashtag Kami Hussein. Dan jangan lupa untuk lagani YouTube channel kami iaitu MShares UTHM. Sebelum itu, suka saya ingatkan kepada para pelajar untuk isi link kehadiran di mana pelajar boleh saja scan QR code ataupun imbas di paparan skrin pada akhir slot. Kerana selepas ini, kita akan bergerak ke slot bersama Penasihat Akademik dan Kerjaya ataupun PAK. Itu saja slot pada kali ini. Saya Syarul Hashim, moderator anda pada hari ini. Sat, jangan lupa untuk sertai Malam Warisan Bangsa, pertandingan My Volunteer dan My Talent. Tarikh tutup penyertaan pada hari ini iaitu jam 12.30 hari. Jumpa anda pada Malam Kemuncak, Malam Warisan Bangsa. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.